Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama dengan saya Ustaz Hizbur dalam rancangan Ustaz Baika. Rancangan ini dikatakan lebih kurang kita kata rancangan yang membawa format membicarakan tentang agama secara santai. Kalau kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdakwah, menyampaikan agama, menyampaikan Islam dengan kendaraan dia apa dia? Unta. Kendaraan dia apa? Kuda untuk perang. Tapi zaman kita ni kalau kita nak tengok, kita nak menyampaikan dakwah, kita nak pergi satu tempat ke satu tempat, nak pergi masjid, nak pergi mana-mana sekalipun, pergerakan kita kereta, basikal, motor, tapi nak lebih rock sikit, stylo sikit, kita pakai apa? Pakai motor besar lah. Tapi bila kita pakai motor besar, dia ada syarat-syarat dia. Nak naik motor besar kena pandai. Tapi yang first sekali, yang paling utama sekali kita kena pakai motor ni, kena ada apa? Kena ada lesen lah. InsyaAllah kali ini kita akan bincang tentang Al-Quran. Tengok naik motor kan, naik motor ni mesti konvoi pergi mana-mana. Tak, konvoi juga, tapi kita nak bincang tentang Al-Quran kali ini. Kita nak relate tentang motor dengan Al-Quran. Motor kita nak naik kena ada lesen. Kita hidup atas muka bumi kena ada Al-Quran. Al-Quran lesen untuk kita mendapat keberkatan dan juga rahmat, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini kita akan bincang tentang Al-Quran, lesen-lesen yang mana yang meluluskan kita menjadi seorang yang mukmin. Agak-agak kalau kita naik motor, kita tak ada lesen, kita boleh bawa tapi lesen tak ada. Kunci kita tu untuk kita meluluskan kita di atas jalan raya tak ada. Agak-agak macam mana? Dari segi undang-undang salah. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau hidup atas muka bumi, kita sihat, kita kaya, kita ada segala-galanya, kita makan segala nikmat Allah, tapi dari segi Al-Quran kita buang dalam hidup kita, tidak ada panduan. Fikirkan, sama-sama kita hayati apa yang akan dibicarakan insya-Allah. Dalam kesibukan kita dalam hal-hal menguruskan dunia, pastinya kita kena ingat, kita hidup atas muka bumi, kita menguruskan hal-hal dunia, kita sibuk kerja, kita sibuk berbisnes, kita sibuk dengan kesukaan kita. Ada setengah orang dia minat motor, ada setengah orang dia minat kereta, ada setengah orang dia minat macam-macam bagai yang ada di atas muka bumi Allah ni. Dalam kesibukan kita, kita tak halang benda tu, dan Islam pun tak menghalang kesukaan yang kita suka. Sukalah. Nak suka motor besar. Ni motor besar ni. Dalam kesukaan kita tu, kita kata dunia, jangan lupa. Dalam dunia itu untuk kita pergi ke akhirat, untuk kita dapat keredaan Allah, rahmat Allah, kita mesti kena ada Al-Quran sebagai panduan hidup. Kita sebagai, kita kata hamba Allah yang beriman kepada hari kiamat, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti kena ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh. Itu di antara kuncinya. Di antara kuncinya.
kita rock, kita kata kita orang muda, kita ada jiwa muda, silakan. Islam tak menghalang untuk kita berhibur, Islam tak menghalang untuk kita bersukaria. Tapi ingat, setiap apa yang kita suka ada batas-batas dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia, orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Apa kata kita saksikan satu VT yang mana kita boleh ambil pengajaran daripada VT ni. Hidup satu perjalanan, nikmati keindahan dunia dengan beramal ibadah, bersaksi dengan hikmah. Allah bersama dengan kita. Ustaz Biker. Alhamdulillah, macam mana tengok tadi video VT yang mana yang ada 2 biji kereta. Satu yang depan, satu yang belakang. Yang ke depan tu orang perempuan bawa, biasalah. Yang belakang tu lelaki. Gopoh sikit. Kalau kita tengok dalam VT tu, video tu siapa yang salah sebenarnya? Lelaki ke perempuan? Kalau kita tengok, perhati elok-elok, kalau kata dari sudut agama, kalau kita kata boleh ambil ibrah ataupun pengajaran daripada apa yang berlaku. Yang depan pentingkan diri sendiri, tak nak ngelak bila orang dah horn, bagi lampu, tak nak ngelak juga. Lepas tu pula yang laki, yang belakang, dia gopoh, kalut. Kalau boleh dia nak cepat. Lepas tu dia potong dalam keadaan, dia berhenti kejap, dia maki hamun orang sebelah. Maki hamun. Ini di antara kita kata sifat-sifat ataupun perangai-perangai yang tak digalakkan. Tak boleh, Islam tak anjurkan macam tu. Kalau disebut oleh Ibnu Qayyim, dia kata kalaulah kita boleh sabar dan kita yakin dengan kesabaran kita tu, kita akan dapat satu kemuliaan, satu benda yang baik di masa akan datang, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, insya-Allah lepas ni kita jumpa lagi bersama dengan saya, Ustaz Biker. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya dalam Ustaz Biker. Kita bincang tentang kali ini tentang lesen motor. Kadang-kadang kita tengok ramai yang ada lesen tapi tak ikut undang-undang dan tak ikut, kita kata disiplin. Tak ikut disiplin, tak ikut undang-undang, ada lesen, semua ada. Begitu juga dengan kehidupan. Kita ada Al-Quran, kita ada sunnah Nabi SAW sebagai panduan hidup. Ada yang boleh baca Quran tapi tak ikut. Ada yang ada Quran di rumah, banyak Quran di rumah dia tapi tak pernah baca. Jadi benda-benda yang kita kata benda basic. Ada lesen tak nak ikut. Ada Quran tak nak ikut, tak nak baca. Sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita muhasabah diri dalam konteks kita ada tapi kita tak buat. Kadang-kadang kita kata kita dapat nikmat tapi tak bersyukur. Gitu. Ada nikmat tak bersyukur tapi nak benda yang lain. Dapat balik yang apa yang kita nak, tak bersyukur juga. Kan Allah Taala sebut dalam Quran, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim. Lagi pula tak mensyukuri, kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sebenarnya ni tengah tunggu geng motor juga kawan-kawan tu pun dah sampai dah. Sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah lama tunggu Ustaz. Boleh tahan juga. Jom dah bang, jangan teruk sini. Oh, your country very hot Ustaz. Jom kita naik atas. Jom. Mana hangat.
Silakan masuk Ustaz. Allah. Oh, comel. Ni bukan cerita pasal buat baju, pasal cerita apa yang kita bawa khad kaligrafi dalam bikers punya scene lah. Kita pergi seluruh Asia kita buat. Limited edition lah biasa kita buat. Dia tulis Jawi bawa Jawi lah. Ni brand kita punya nama WTF Malaysia ni. Orang putih kita Jawi kan. Gitu cerita lebih kurang. Memang lama dah buat ni. Lebih kurang 5 tahun lah. Kita memang tour Asia lah. The only buat Jawi dekat Asia ni kita setakat ni lah. Kita tak pernah jumpa lagi yang lain lah. Tapi tempahan banyak ni. Alhamdulillah so far setakat ni lah. Ada sambutan. Geng-geng motor ramai kan. Kita target Corporate bikers pun ada ni. juga. Oh, betul lah. Corporate pun ada ambil tempahan juga. Tapi kebanyakan motor lah kita buat sekarang ni. Kita fokus yang bikers dan Gana juga. Tapi jiwa biar beriman lah dalam. Itu yang lain tu. Yang lain tu kita buat. Kayak Jawi tu lain orang tengok. Itulah cerita dia. Ini bagus lah. Ada Islamik sikit, ada InsyaAllah. jiwa dalam tu. InsyaAllah lepas ni Ustaz bersama kami ride jauh-jauh nanti. Boleh, bagi tahu Pergi calling Krabi. ya. Right. Calling sampai. Okey Ustaz, kejap lagi pun kami nak pergi Johor ni. Ada kerja sikit nak ride. Lepas tu nak tanya Ustaz, apa tu solat jamak dan kasar? Solat jamak dan kasar. Yelah, rider biasa kan. Mesti nak kena buat tu. Sebab kami ni consider musafir je lah kan? Yalah. Dia kalau kita tengok solat jamak dan kasar dari segi makna dululah. Jamak ni menghimpunkan kan di antara Zuhur dan Asar, jampunkan di antara sama ada waktu Zuhur ataupun waktu Asar ataupun Isyak dengan Maghrib. Kasar ni dia memendekkan daripada 4 yang bangsa jenis 4 kepada 2. Kalau subuh 2 tu memang tak ada nak konsar dah, memang 2. Maghrib pun yang bangsa 3. Ini maksud dia yang kasar ni maksud dia boleh dipendekkan kepada 2 yang bangsa 4. Asar, Zuhur, Isyak. 3 sembahyang lah. Maghrib dengan Isyak, Maghrib dengan subuh tak boleh lah. Tak boleh Tetap lah dengan 3-2. Okey. Itu dia punya kita kata jamak dan kasar. Okey, Ustaz, saya pun ada satu soalan nak tanya. Apakah beza solat jamak dan kasar? Dan apakah yang membolehkan kita buat jamak dan kasar tu? Dan niat berserta niat dia sekali lah. Dia kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i lah, mazhab kita kan, kita beramal mazhab Syafi'i, kita kata 80, 90 lah kita kata. 90 batu, 90. Kita letak 1 kilo mudah. 1 kilometer. Kan 1 kilometer kita boleh buat jamak. Perjalanan tu musafir bukan ada setengah orang faham 1 kilo tu bukannya dia keluar dari rumah dia pusing bagi cukup 1 kilo. Itu tak. Itu bukan syarat. Syarat ni panjang. Panjang perjalanan 1 kilo. So boleh jamak. Sama ada belum sampai ke destinasi, dia keluar daripada qaryah dia pun dah boleh jamak dah. Contoh dia duduk di mana? Kata dia duduk di Puchong. Dia keluar daripada Puchong masuk Putrajaya. Dah boleh jamak siap. Okey. Kan dia nak menghala ke Melaka ni. Dia boleh jamak dah. Dia keluar daripada qaryah dia boleh jamak ikut Syafi'i dah. Lepas tu lafaz ni macam niat dalam mana? Cuma kalau kata lafaz niat tu mungkin kita kata susah juga nak lafaz niat nak semayang. Ini yang saya boleh sebut kalau kata kita nak solat Zuhur contohnya, usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an fi waqtil asri lillahi ta'ala. Tersebut itu macam asar pula, usalli fardhu asri raka'ataini qasran majmu'an lillahi ta'ala. Sama ada waktu Zuhur ataupun waktu Asar pulang pada kita, tapi kita niatlah kita nak buat jamak takdim ke jamak takhir. Kadang-kadang confuse kan tu. Okey. Takdim ke takhir. Takdim ni makna dia didahulukan. Takhir ni melewatkan. Sama ada kita nak buat waktu Zuhur ataupun waktu Asar. Kita campur sekali semua waktu Zuhur dipanggil jamak takdim. Kita campur waktu Asar dia menjadi jamak takhir. Dua. Ini semua berpandukan kepada nas yang diambil dalam hadis yang disebut oleh Anas bin Malik. Ini semua hadis sahih. Semua hadis sahih. Semua lafaz niat tu sunat. Syafi'i ni sunat. Niat dalaman kita lah. Hati kita. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah Ustaz. So semua dah rasa dah selesai daripada sahabat kita. So saya nak bawa Ustaz ke production sedikit nak tunjuk barang benda di dalam lah. Apa yang kita buat ni lah. Cantik. Jom. InsyaAllah. Baik.
kasih banyak. InsyaAllah. Terima kasih lah InsyaAllah, kita Ustaz jumpa lagi. di atas penjelasan. Okay, InsyaAllah. Allah kita jumpa lagi ya. Macam mana? Okay. Bila sembang bab motor, kita sembang bab enjin, sembang bab sisi dia, kita ride, ada perkongsian banyak sebenarnya. Yang kita boleh kongsi tengok dia punya apa? Kaligrafi. Dia buat khat. Dia punya label-label apa yang kita nak menginternationalkan karya-karya khat. Kemudian kita tengok tulisan-tulisan dia tulis macam tu Muslim Forever. Walaupun nampak tulisan tu ganah tapi ayat dia Muslim Forever. Itu terbaik. Jadi insyaAllah jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya dalam Ustaz Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Heaven Park yang mana di sini ada satu temu janji. Saya ada janji dengan seseorang. Nak tahu siapa dia? Mungkin dia artis, mungkin dia penceramah, tak tahulah tu. Sama-sama kita saksikan. Jom, kita masuk tengok. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Ulang balik, feedback balik apa yang kita sebut tentang Al-Quran episod kali ini kan. Al-Quran lesen untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Motor kena ada lesen untuk bawa di atas jalan raya. Macam Al-Quran. Ada Al-Quran sahaja tapi kalau tak praktik Al-Quran tak jadi. Ada lesen motor tapi kalau bawa motor tak ikut undang-undang pun tak jadi juga. Baik, Al-Quran kalau kita tengoklah. Tengok Al-Quran, sirah, sejarah cerita tentang Quran ni, Allah Taala bukan turunkan Al-Quran tu secara jumlatan wahidah. Bukan secara sekali. Semua sekali 30 juzuk tak. Allah Taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Maknanya sikit step by step turun. Ayat Arab pun Allah Taala turun 4 kali. Untuk haramkan Arab tu 4 kali turun. Bukan mana haram. Turun 4 kali. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat baru haram. So maknanya Al-Quran mendidik kita berubah. Mendidik kita ni menjadi orang yang kita kata yang Allah Ta'ala suka dengan cara step by step lah. Sikit berubah, sikit. Dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan sempurna, bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesat ke mana? Tak Ustaz. Biasalah jalan. Lama tu pun? Lama. Allah Rabbi. Macam mana perkembangan baru? Sekarang ni memang saya agak busy sikit lah. Sebab saya sekarang sedang mempromosikan filem saya yang terbaru. Sambil tu saya sekarang tengah sibuk mempersiapkan satu pementasan teater bangsawan yang bagi 2 minggu lagi akan dipentaskan Ustaz. InsyaAllah. Berapa lama dah sebenarnya Raja Azri buat? Dalam bidang lakonan ni lah, berapa lama dah? Lama Ustaz. Hampir 18 tahun dalam bidang ni. Ya, selepas saya habis sekolah, saya dah bermula dalam bidang seni ni lah. Sampailah sekarang Ustaz. Jadi Ustaz, saya ada Ustaz Nasir tanya saya pula kan. Jadi ada soalan tak? Saya ada soalan nak tanya Ustaz ni. Minum dulu. Minum dulu Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan apa tu? Ini Ustaz, soalan pertama saya. Peribadi ke tak? Tak peribadi sangat. Tak peribadi. Biasa semua orang kita ni memandu kereta, bawa motor mungkin apa sebenarnya amalan zikir yang baik sebelum kita nak memandu kereta ataupun menunggang motor ni Ustaz? Boleh kongsi sikit Ustaz? Zikir-zikir tu. Baik, kalau kita yang first kali yang paling utama sekali fokuslah. Fokus. Semua kalau masuk bab zikir sambil-sambil kita bawa kosong kan, tak ada apa-apa, relax kosong. Kan Nabi sebut
Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Tu Ustaz. Siapa-siapa yang sebut je la ilaha illallah, dia duduk seorang-seorang la ilaha illallah. Itu Nabi sebut. Kita kata siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga, sama ada dia bawa motor, dia bawa kereta. Kalau nak cari yang lain pun ada. Yang mudah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang pendek-pendek lah. Cuma nak sempat buat ataupun tak, yang tu. Betul Ustaz. Biasa saya bermula dengan bismillah je Ustaz. Bismillah. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kadang-kadang nampak orang tulis, orang letak stiker. Letak stiker dekat tu. Baru ingat. Baru ingat. Kadang-kadang lupa nak baca Ustaz soalan kedua pula Ustaz. Soalan kedua saya macam ni. Mungkin semua orang pernah mengalaminya lah. Mungkin saya sendiri Ini biasalah bila dah terperangkap dalam jam atau kita sedang memandu kereta, bawa motor ke. Kadang-kadang ni orang yang jenis suka memaki, hamun kat dalam kereta ni Ustaz. Macam mana cara kita nak mengurangkan kemarahan kita bila kita berada dalam kereta? Tengah marah ni Ustaz. Sifat marah tu memang daripada semula jadi. Allah jadikan untuk manusia. Amarah tu bisu. Sifat-sifat yang kita kata marah tu perlu, tapi kalau melampau sampai maki hamun, itu yang ditegah. Marah perlu. Sekadar kita tegur dengan nada marah anak-anak kan, okey. Tapi kalau nada marah dan caci maki, hamun apa semua tu, ini yang ditegah. Biasalah bawa kereta ni kesabaran kita diuji. Betul? Ya. Kadang-kadang kita nak tengok orang tu masa dia bawa kereta. Sifat perangai dia dalam kereta orang tak nampak. Betul. Kan? Dia masuk tak ada signalnya, dia ke mana tak ada signalnya, ikutlah. Sebab apa orang tak nampak dia. Tapi kalau kita jumpa kat luar, minta lalu, cuma lalu. Sebab orang nampak kita, tapi dalam kereta tak nampak. Di antara sifat-sifat marah ni kalau kita tengok yang dianjurkan oleh agama. Kalau kita nak buat, takkan kita nak berhenti kereta. Nak marah sangat ni, berhenti kereta, ambil wuduk dulu. Dia sebenarnya bila kita nak marah, istighfar. Istighfar je. Segala genap yang kita nak marah, kita kata kita melakukan silap dan dosa, istighfar. Macam tu Ustaz Kalau macam tu, terima kasih Ustaz. Saya pun tak boleh lama ni sebab saya nak kena datang kelas, ada latihan teater saya hari ni. Jadi saya nak kena beransur dulu Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya baru selesai jumpa seseorang. Siapa dia? Selebriti ke pelakon ke dia? Dia adalah seorang, kalau kita tengok pelakon, seorang pelawak dan juga seorang pengarah teater. Pengarah teater. Apa yang kita kongsi, kita bincang tentang agama, kita bincang tentang kebaikan. Dan dalam berlakon pun sebenarnya kita boleh sampaikan dakwah. Dalam teater pun kita boleh sampaikan dakwah. Dan kita sembang juga bab Al-Quran. Tajuk kita kali ini adalah Al-Quran. So, Al-Quran adalah panduan hidup. Kalau kita nak naik motor ni, nak naik motor kita kena ada lesen. Sebagai kunci utama bagi seseorang nak lulus di atas jalan raya, mesti dia kena ada lesen lah. Bila ada lesen tu pula, kena bawa cara cermat, kena bawa cara ikut undang-undang. Hidup satu perjalanan, nikmati keindahan dunia dengan beramal ibadah, bersaksilah dengan hikmah. Allah bersama kita. Ustaz baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.